Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata, Perikatan Nasional dengan fitnah tidak pernah lekang, tidak pernah berpisah. Wah, benarkah spekulasi dan tuduhan itu, dakwaan itu? Hari ini, satu berita mengatakan tak habis-habis memfitnah, see you in court YB Mas, kata Ashraf Wajdi Dusuki, merujuk kepada seorang ahli parlimen, yaitu ahli parlimen Masjid Tanah, Datuk Mas Emeryati Samsudin kerana memfitnah. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, akan memulakan tindakan undang-undang terhadap ahli parlimen Masjid Tanah, Datuk Mas Emeryati Samsudin kerana memfitnah. Beliau berkata, wakil rakyat pembangkang itu telah menuduhnya menghabiskan duit MARA melalui siri lawatan mengejutnya, memotong program hafazan dan menghentikan pembiayaan pelajar dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Tak habis-habis seorang pembangkang dari Melaka buat pelbagai fitnah, kata beliau. Kononnya saya habiskan duit MARA sebab terja, tebuk hafazan dan MARA dah tak biaya pelajar TVET. Kata Ashraf Wajdi, beliau kata, insya-Allah Barisan Peguam MARA akan mulakan prosiding saman kepada beliau. Katanya dalam satu hantaran di Facebook. Ashraf berkata beliau tiada masalah jika pembangkang mahu mengkritiknya. Namun jika melampaui batas sehingga memfitnah, beliau tidak mempunyai pilihan lain selain memfailkan saman fitnah. Mula-mula saya ingat malas nak layan, kata beliau. Tapi sudah melampau dengan pelbagai fitnah yang dilemparkan. Jadi, kata Ashraf, see you in court, YB Mas. Saya tiada masalah untuk mengkritik. Saya, kata Ashraf. Contohnya tidak wajar seorang pengerusi yang bukan eksekutif terjah ke institusi pendidikan MARA seperti MRSM, IKM, KKTM tanpa memaklumkan kepada pihak pengurusan kerana akan menyusahkan mereka. Tapi kalau sudah sehingga melemparkan fitnah dengan niat untuk memburukkan institusi Melayu Bumiputra ini, saya tiada pilihan melainkan untuk menyaman fitnah, ujarnya lagi. Saudara, apa pula komen balas daripada Mas Emeryati Samsudin berkaitan isu itu? Akhirnya, Mas Emeryati Samsudin tampil uh, bersuara berkaitan dengan itu. Dia jadi takut atau tidak? Mas Emeryati persoal langkah Ashraf Wajdi guna peguam MARA. Inilah pula yang dia jawab. Dia tak jawab tentang serangan fitnah itu, tetapi dia pula mempersoalkan lagi kenapa guna peguam MARA. Macam-macam lah kan. Ahli Parlimen Masjid Tanah, Mas Emeryati Samsudin menyatakan rasa kesal kerana mendakwa pengerusi Majlis Amanah Rakyat Ashraf Wajdi Dusuki menggunakan peguam agensi itu untuk mengemukakan saman peribadi. Menegaskan tidak gentar dengan ugutan saman Ashraf Wajdi itu, Mas Emeryati berkata peguam lantikan MARA sepatutnya bertanggungjawab membela institusi dan hak serta kebajikan pelajar agensi berkenan saja. Ini bukan soal ego politik, ini soal nasib anak bangsa. Janganlah digunakan duit rakyat untuk tutup suara rakyat pula, katanya. Saya tidak akan sesekali gentar dengan ugutan saman seperti ini. Saya akan terus bersuara demi anak-anak bumi putra, demi pelajar TVET, demi rakyat Malaysia dan negara tercinta, katanya dalam kenyataan media semalam. Ada netizen kata, Mas jangan pula tiba-tiba kau mohon maaf pula, kata mereka. Mas Emeryati yang juga ketua wanita PN menambah, dia menyerahkan isu berkenaan kepada proses undang-undang dan bersedia berdepan dengan ahli politik berkenaan di mana-mana medan termasuk di mahkamah. Katanya, dia berbuat demikian demi Malaysia yang beliau cintai. Terdahulu, Ashraf Wajdi dalam satu hantaran di Facebook mendakwa Mas Emeryati memfitnahnya, menghabiskan duit MARA dan tidak membiayai pelajar aliran TVET. Justru Ashraf Wajdi berkata Barisan Peguam MARA akan memulakan prosiding saman ke atas Mas Emeryati. Mula-mula saya ingat malas nak layan, tapi sudah melampau, kata Ashraf lagi.
Bangkitkan isu belanja jelajah. Ini adalah sebagian daripada mesej-mesej dan aduan-aduan yang dikemukakan oleh rakyat kepada saya, terutama ibu bapa serta para pelajar, kata mereka. Jadi saudara, apakah pula pendapat anda tentang isu ini? Bagi kita harap prosesnya dibuat betul-betul di mahkamah supaya yang salah dapat dihukum, yang betul dapat kebenaran. Dan lebih penting, jangan pergi layan orang yang mohon maaf lagi. Sekian, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pertama sekali, Kabinet Anwar makin panas. Spekulasinya makin panas. Ada yang menjangkakan Nurul Izzah akan jadi Menteri Besar Selangor, tidak akan jadi menteri. Wah, itu memang paling hebat lah kan. Tapi untuk menjadikan Nurul Izzah sebagai Menteri Besar Selangor, Nurul Izzah perlu bertanding dan mempunyai kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Menggantikan Amiruddin Syari. Bolehkah itu berlaku? Kedua, bagi menjadikan Nurul Izzah sebagai menteri pun perlu juga sebuah kerusi. Nurul Izzah juga perlu kerusi. Sebab kalau dia tidak ahli parlimen, dia tidak boleh dilantik sebagai menteri. Jadi, mana satu yang akan lebih penting? Dalam pada itu, spekulasi kabinet baru Anwar makin panas dan macam-macam yang dicadangkan. Ikuti terus ulasan ini sebab semuanya menarik. Semua mata kini tertumpu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang juga Presiden PKR susulan peletakan jawatan Rafizi dan Nik Nazmi. Kesan politik daripada pemilihan PKR pada Sabtu lalu mencetuskan spekulasi mengenai siapa lagi yang mungkin mengundurkan diri dan siapa pula bakal mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Walaupun Nurul Izzah Anwar menang jawatan timbalan Presiden PKR, namun pada 9 Mei ini dia menjelaskan tidak berminat menyertai kabinet. Jadi bila Nurul Izzah menyatakan dia tidak berminat untuk menyertai kabinet, ada banyak kebaikannya. Pertama, Nurul Izzah boleh menumpahkan segala keringat dan tenaganya untuk membangun PKR daripada bawah dan tidak perlu sibuk-sibuk berada di atas. Kedua, Nurul Izzah juga tidak perlu menjadi ahli parlimen. Jadi, itu sebabnya ada yang menjangka Nurul Izzah mungkin akan jadi Menteri Besar Selangor atau Menteri Besar Negeri Sembilan. Karena ada yang menjangka Negeri Sembilan sebab Negeri Sembilan Menteri Besarnya adalah daripada Kem Rafizi Ramli. Jadi adakah Ketua Menteri Besar Negeri Sembilan akan letak jawatan lalu mengosongkan jawatan Menteri Besar itu dan akan diisi pula oleh Nurul Izzah. Tapi Nurul Izzah perlu menang dalam pilihan raya. Kalau tidak, dia tidak boleh menjadi Menteri Besar. Bagi 4 naib Presiden PKR, terdapat banyak spekulasi. Sama ada R. Ramanan yang kini merupakan timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan naik pangkat ke jawatan Menteri. Ramanan satu-satunya muka baru dalam senarai naib Presiden PKR. Manakala 3 lagi penyandang memegang jawatan itu sejak dari penggal sebelumnya. Ramanan sebelum ini ialah bendahari MIC. Kenaikan mendadak Ramanan dalam kepimpinan PKR dalam tempoh 4 tahun kebelakangan ini pernah dikritik oleh Rafizi yang berpendapat ahli baru sepatutnya bermula dari bawah. Namun begitu, Ramanan memperoleh jumlah kedua tertinggi dalam kalangan 4 naib presiden selepas Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Bagi Amiruddin, perkembangan terbaru menghidupkan semula spekulasi sejak tahun lalu bahawa dia mungkin dipindahkan ke jawatan persekutuan. Mengikut logik, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul disebut bakal menggantikan Amiruddin sebagai Menteri Besar sambil dia sendiri merancang langkah seterusnya menjelang tamat tempoh pelantikannya sebagai senator pada Disember 2025. Zafrul akan kehilangan jawatan kabinet apabila tempoh perkhidmatannya sebagai ahli Dewan Negara tamat dan tidak boleh dilantik semula kerana telah mencapai had penggal. Namun perlu diingat, Amiruddin pernah menyatakan pada tahun lalu dia akan kekal sebagai Menteri Besar hingga tamat penggal 2028 berdasarkan nasihat Sultan Selangor bagi menjamin perpaduan dan kestabilan. Pada masa sama, Zafrul kekal sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO walaupun pernah didekati oleh PKR berkenan kemungkinan menyertai parti itu.
Dia juga menafikan spekulasi tentang pelantikannya sebagai Menteri Besar Selangor tahun lalu. Tambahan pula, Zafrul kini bukan adun Selangor. Ini bermakna untuk layak menjadi Menteri Besar, dia perlu terlebih dahulu memenangi pilihan rakyat kecil di negeri itu. Dua lagi naib Presiden PKR, Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang. Antara pemenang yang tersingkir dalam pemilihan ter-PKR termasuk Ketua Pemuda PKR yang baru, Kamil Munim, yang juga setiausaha politik Anwar sebagai Menteri Keuangan. Kamil memegang jawatan itu tanpa bertanding. Penyandang dahulu Adam Halim yang kini timbalan Menteri Belia dan Sukan pula bertanding dan menang bagi jawatan dalam Majlis Pimpinan Pusat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail tidak memegang sebarang jawatan dalam parti meskipun memegang portfolio kabinet yang penting. Dia sebelum ini pernah mempertimbangkan untuk bertanding jawatan timbalan presiden tetapi akhirnya mengundur diri bagi memberi laluan kepada Nurul Izzah. Timbalan Menteri Perpaduan Negara K. Sarawasti pula tewas dalam usahanya untuk menjadi anggota ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR dan Ketua Cabang Bukit Bintang. Sebelum ini, naib Presiden lantikan PKR tetapi tidak menawarkan diri untuk bertanding semula jawatan itu. Terdahulu hari ini, kedua-dua Rafizi dan Nik Nazmi mengumumkan telah menyerahkan surat peletakan jawatan masing-masing. Rafizi yang sebelum ini menyatakan akan berundur ke bangku belakang sekiranya tewas. Berkata, dia tidak lagi mempunyai mandat parti untuk menerjemahkan agenda ke dalam program kerajaan. Nik Nazmi pula tidak pernah menyuarakan hasrat sama, tetapi menyatakan kegagalannya mempertahankan jawatan sebagai faktor utama keputusan tersebut. Kedua-dua menteri itu akan menggunakan baki cuti tahunan sehingga hari terakhir mereka di pejabat pada 17 Jun dan 4 Julai. Banyaklah komen daripada netizen berkait isu ini. Uday B kata, turun naik dalam politik ini adalah perkara biasa dalam sistem demokrasi. Senario begitu akan menambah pengalaman dan kematangan ahli-ahli politik tersebut. Ahli politik yang tidak pernah mengharungi sebarang tribulasi tidak akan menjadi pemimpin yang baik dan berkesan. Cumanya jangan pernah merajuk dan melompat ke ladang yang hijau dan subur. Orang ramai akan melabelkannya sebagai oportunis. Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah melalui liku-liku yang sukar, tetapi akhirnya diterima juga sebagai negarawan. Datuk Seri Rafizi Ramli akan bangkit kembali apabila tiba masanya. Akhirnya kita kena percaya dengan keadaan dan qadar Allah, kata beliau. Kotaro Minami kata, peletakan jawatan oleh Rafizi mungkin tidak mendatangkan sebarang kesan kepada rakyat. Malahan, ramai yang boleh terima disebabkan kegagalan beliau berfungsi dengan baik sebagai Menteri Ekonomi. Namun, lain pula Nik Nazmi, beliau agak berkesan di dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Alam Sekitar dan tekun melawat tempat-tempat yang bermasalah, kata Kotaro Minami. Apalah pendapat anda semua untuk isu spekulasi kabinet baru Anwar? Kita jumpa lagi. Bye-bye.